Ramai yang tanya dan komen, EUKCG ni apa? Macam mana nak buat? Okey, tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong, like, share dan subscribe. So, video kali ini saya akan buat khas untuk calon-calon lepasan SPM yang memohon ke IPG, yang telah pun masuk ke laman web PISMP, dan ramai yang telah memberikan komen kepada saya yang tanya EUKCG ni apa? Macam mana contoh soalannya? Okey, yang pertama sekali jangan risau, EUKCG ni bukan macam soalan SPM, bukan macam soalan ADMAT, fizik, kimia, bio ke semua, bukan. UKCG itu bermaksud ujian kelayakan calon guru, yang mana dulu mereka mengadakan secara berdepan. Okey, jawab soalan berdepan masa zaman-zaman saya lah. Okey, masa tu dipanggil soalan insak kan, jawab soalan macam exam betul-betul. Tapi sekarang ni dipanggil EUKCG sebab dibuat secara dalam talian. Okay, dibuat secara online. Jadi sebab itulah dipanggil EUKCG. Dan bentuk soalan dia macam mana? Bukan macam soalan SPM, ADMAT, bio, fiziknya tu bukan. Dia adalah soalan tentang peribadi kita, tentang diri kita. Yang mana soalan situasi yang akan diberikan dan jawapan kita tu adalah dikehendaki menggambarkan jawapan seorang guru lah. Kan? Sebab kita nak jadi cikgu, contoh diberi satu situasi dan jawapan kita tu bukan jawapan seorang guru. So, kurang cerah. Kan? Susahlah kita nak masuk ke IPG nak jadi cikgu. So, senangnya tips dia adalah setiap soalan yang diberikan, jawapan kita tu mestilah jawapan yang positif. Contohnya situasi itu diberi situasi yang negatif, jawapan kita mesti positif. Ingat, itulah tips nak jawab EUKCG ni. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, maklumat-maklumat penting dan contoh soalan, saya akan buat video sambungan selepas ni. Tolong tonton video ni sampai habis untuk memberi kefahaman kepada anda. Okey, jom tonton sampai habis. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada yang menonton. Saya harap anda semua dapat mendengar suara saya dengan jelas. Okey, yang pertama sekali kita type PISMP 2021 dan kita klik pada ruangan ini yang atas sekali. Okey, dia akan keluar seperti ini. Apa yang kita perlu tahu, ini sepatutnya anda semua dah baca dah siaran-siaran surat-surat ni. Okey, kita klik pada maklumat penting. Okey, yang pertama, ini semua dah baca. Okey, kita pergi kepada yang kedua, ujian kelayakan calon guru EUKCG secara dalam talian. Apa yang anda perlu tahu adalah EUKCG terdiri daripada bahagian A 120 soalan dan bahagian B 60 soalan. Calon mesti menjawab dalam tempoh 45 minit secara dalam talian, iaitu 30 minit untuk bahagian A dan 15 minit untuk bahagian B. Calon hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja dalam jangka masa yang ditetapkan. Sekiranya calon tidak menduduki EUKCG secara dalam talian pada masa yang ditetapkan, calon akan dikira gagal dalam peringkat saringan. So, ini sangat-sangat penting kepada calon-calon semua. Tolong pastikan tarikh-tarikh penting dia untuk EUKCG. Okay? Walaupun 120 soalan, masa 30 minit, sebenarnya soalan dia soalan yang simple sahaja. Nanti saya akan tunjukkan contoh. Okey, bawah ni video pengajaran anda boleh baca. Sekarang ni saya nak fokus pada EUKCG sahaja. Okey, dan pergi pada bawah. Yang penting adalah ini, perkara nombor 2, pelaksanaan EUKCG pada 1 hingga 25 April 2021. Tolong tengok dan ingat tarikh-tarikh penting ni bila anda akan membuat EUKCG anda. Dan keputusan EUKCG dan pemakluman penyediaan video VP serta video kecergasan fizikal VKF adalah pada 30 April hingga 16 Mei 2021. Okey, yang penting nombor 2 ni, 1 April hingga 25 April ni anda dah boleh mula menjawab soalan EUKCG. Okey, itu maklumat-maklumat penting yang anda sepatutnya dah baca. Okey, seterusnya kita klik pada soalan lazim. Kita tengok apa soalan-soalan yang selalu ditanya berkaitan EUKCG. Okey, ini dia bahagian B.
Apakah EUKCG? EUKCG merupakan ujian psikometrik secara dalam talian yang digunakan oleh IPGM KPM untuk menyaring calon-calon yang memohon latihan perguruan di IPG. Hanya calon yang lulus EUKCG layak dipertimbangkan untuk menduduki saringan seterusnya. Makna sekiranya anda lulus EUKCG, barulah anda akan dipertimbangkan untuk membuat video dan video kecergasan. Bilakah EUKCG PSMP dijalankan? Okey, tarikh yang tadi kita dah baca, 1 hingga 25 April 2021. Tolong ingat tarikh penting ini. Bolehkah calon menukar tarikh EUKCG yang telah ditetapkan? Tidak. Calon tidak dibenarkan menukar tarikh EUKCG dan calon perlu bersedia untuk menduduki ujian tersebut pada tarikh yang ditetapkan. So, ingat guys, maklumat penting ni. Bagaimanakah calon boleh mengetahui status layak? Okey, untuk calon yang telah melengkapkan permohonan PSMP 2021 secara dalam talian akan diberikan tarikh menduduki EUKCG. Sila peka dan ingat tarikh EUKCG yang ditetapkan. So, korang yang tahu korang punya tarikh bila. So, ingat. Adakah calon ditempatkan di pusat-pusat tertentu? Tidak, sebab sekarang ni kita buat dalam talian. Pastikan internet yang baik. Bagaimana sekiranya calon suka mendapatkan talian internet? Okey, yang ni boleh menduduki EUKCG di kawasan atau tempat lain yang menyediakan pemberitaan internet yang baik seperti kafe, pusat ICT kampung, sekolah, perpustakaan awam atau di mana-mana kawasan penyediaan internet tanpa wayar. Okey. Jadi anda boleh buat di mana-mana yang mempunyai internet yang baik. 7. Apakah alat yang digunakan untuk menjawab EUKCG? Hanya dijawab secara dalam talian. So, menggunakan internet saja dan laptop, komputer riba. Itu saja. Di manakah calon-calon boleh mendapatkan panduan kepada calon untuk menduduki EUKCG disediakan. Calon boleh memuat turun panduan, membaca dengan teliti sebelum menjawab. So, pastikan korang baca dulu sebelum menjawab. Maklumat-maklumat penting, panduan-panduan penting supaya tak salah. Apakah persediaan yang calon dilakukan sebelum menduduki EUKCG? Okey, ini semuanya anda perlu baca sendirilah. Okey, saya tak perlu nak teliti untuk 10, 11, 12 ni. Okey. Dan setelah kita faham apa itu EUKCG dan kita boleh try klik contoh soalan EUKCG, kita boleh tengok apa yang ada di internet dan kita boleh cuba buat sebelum kita jawab yang sebenar. Okey, contohnya lah saya ambil di sini, bumigemilang.com. Okey, contoh saya ambil contoh soalan EUKCG, ujian kelayakan calon guru. Okey, daripada bumigemilang.com. Anda boleh cari juga, banyak klik yang banyak-banyak ni kan. Saya ambil Bumi Gemilang contoh. Kita cari bawah mana soalan dia. Banyak sangat ni. Okey, ni. Contoh-contoh soalan ujian kelayakan calon guru EUKCG, contoh model 1. Soalan dia seperti yang saya kata tadi lah, dia bukan soalan exam, math, sains, fizik. Dia adalah soalan tentang peribadi anda sebagai guru. Dan ingat tips tadi, jawapan anda mesti positif. Contohnya, saya sering cari peluang untuk membina hubungan interpersonal yang rapat dengan rakan sejawat. Okey, jawapan dia of course lah, setuju. Takkan kita nak kata tak setuju. Interpersonal ni adalah hubungan sosial yang ramai. Kita berhubungan sosial dengan rakan-rakan sejawat. Takkan kita kata tak setuju untuk cari peluang membina hubungan interpersonal. Kita sebagai guru kena mempunyai hubungan interpersonal yang baik dengan rakan-rakan yang lain. So, kita kena setuju. Kita fikir peribadi kita dan jawapan kita mesti positif. 2. Sekolah tidak bertanggungjawab dengan soalan guru. Adakah sekolah tidak bertanggungjawab? Kita kena fikir jawapan yang positif. Sekolah tidak bertanggungjawab dengan soalan guru. Jawapan dia B. Tidak setuju. Okey, 3. Harapan saya ialah dapat mengajar murid yang cerdik sahaja. Of course lah, tidak setuju. Sebab murid kita pelbagai, ada yang cerdik, ada yang sederhana, ada yang lemah. So, kalau kita menjawab setuju, bermakna kita telah memilih kelas yang cerdik saja. So, tidak. Untuk etika seorang guru, mesti mengajar semua tahap murid. Jawapan dia adalah B. Tidak setuju. Saya akan dipandang rendah jika merendah diri. Jawapan dia B. Tidak setuju. Jika kita merendah diri, kita juga akan dipandang tinggi. Sebab kita tak cakap besar, kita tidak membuat apa-apa yang inilah. Sebab merendah diri adalah sifat yang baik kan. Okey, 5. Berbincang teknik mengajar dengan rakan sejawat akan merugikan masa. Of course lah, tidak setuju. Sebab berbincang teknik mengajar dengan rakan sejawat akan menguntungkan diri kita.
kita dapat berbagai teknik mengajar yang baik. 6. Jika dikritik, saya akan membalas dengan kritikan yang lebih tajam. Of course lah, tidak setuju. Walaupun sebenarnya kita ni ada orang yang lantang untuk mengkritik semula, tapi kita kena positif untuk menjawab soalan ni. Jika dikritik, saya akan membalas dengan kritik yang lebih tajam. Sebenarnya jika dikritik, kita akan menerima kritikan tu untuk membina diri kita menjadi lebih baik. Jadi kalau membalas kritikan tu bermaksud kita adalah seorang yang tidak bersetuju dengan pandangan orang lain. Jawapan dia tidak setuju. 7. Saya akan cuba meningkatkan kemahiran mengajar pada bila-bila masa. A. Setuju. Sebagai seorang guru, bila-bila masa kita perlu upgrade kita punya kaedah. 8. Melakukan kesilapan bukan perkara yang memalukan. Yang pentingnya kita berusaha untuk membetulkannya. A. Setuju. Jika tersilap, biar masa melupakannya. Jika kita melakukan kesilapan, biar masa yang melupakannya. Tetapi kita perlu ubah untuk tidak mengulangi kesilapan itu. 10. Apabila saya telah membuat keputusan, saya tidak suka orang menghalang saya melaksanakannya. Okey, setuju atau tidak? Sebagai seorang guru, anda dah decide satu keputusan, tapi anda tak suka orang lain menghalang anda. Anda decide, anda setuju ke tak setuju? Sebab apa? Okey, 11. Di dalam mesyuarat, saya ambil inisiatif berucap, memberi pendapat. Setuju atau tidak setuju? Anda mestilah sekiranya mempunyai pendapat yang baik, anda boleh memberikan pendapat di dalam mesyuarat dan berucap menyampaikan. Jadi, A. Setuju. Saya menepati masa melaksanakan tugas saya. Setuju atau tidak setuju? Mestilah setuju. A. Guru mesti menepati masa. Saya rajin bekerja dengan harapan majikan memuji saya. Wah, ini nak minta puji, nak minta nama kan. Jawapan dia tidak setuju. Sebab apa? Rajin bekerja bukanlah untuk mendapat pujian daripada majikan, tetapi rajin bekerja adalah untuk memastikan kualiti kerja kita itu baik. 14. Apabila bekerja dengan rakan sejawat, biasanya saya memimpin dan banyak memberi arahan daripada mengikut kata mereka. Okey, setuju atau tidak? Adakah anda seorang yang nak dengar kata anda sahaja ataupun tidak? Okey, 15. Kurang wajar menghabiskan tugas lebih awal walaupun ada masa lapang. Setuju atau tidak? Maknanya ada masa lapang, anda habiskan tugas anda lebih awal. Anda perlu jawab dengan lebih positif. Saya berminat kerja guru kerana ia boleh mendapat gaji lumayan. Of course, soalan jenis terang-terang tidak setuju. Kerana berminat kerja guru adalah antaranya adalah minat, antaranya adalah tujuan untuk mengajar, bukan semata-mata kerana gaji. Sungguh pun ada banyak risiko dan cabaran dalam tugas, saya bersikap positif menghadapinya. Okey, yang ni of course setuju. Risiko dan cabaran anda kena positif kerana di sebalik kesukaran, risiko dan cabaran akan ada pelangi selepas hujan. Okey, 18. Jika saya tidak gembira, saya akan memberi teguran tanpa mengira kedudukan orang. Betul atau tidak? Setuju atau tidak untuk memberi teguran jika anda tidak gembira, termasuk majikan anda, rakan sejawat dan sebagainya? Okey, fikir-fikirkan jawapan ini. 19. Jika prestasi saya ditegur, saya akan berusaha mengundur diri. Of course, tidak setuju. Jika prestasi anda ditegur, sepatutnya anda berusaha untuk memperbaiki diri, bukannya mengalah. 20. Sebelum ambil tindakan, saya menimbang langkah-langkah kejayaan mencapai objektifnya. A. Setuju. Jangan buat tindakan melulu, sebaliknya mengambil kira langkah-langkah untuk mencapai objektif sesuatu perkara itu. Okey, bawah ni ada jawapan pun. Okey, so anda boleh tengok contoh soalan ini. Okay, model 2 banyak sebenarnya. Mungkin panjang kalau saya nak buat semua. Okey, sikitlah. Guru yang bersifat lemah lembut walaupun tegas adalah sukar untuk mengawal disiplin murid. Setuju atau tidak? Adakah guru itu perlu garang, tegas? Pada saya, tidak setuju. Kerana lemah lembut ini, tegas ini adalah kriteria seorang guru. Walaupun guru disiplin, perlu ada lemah lembutnya untuk tackle murid. Macam mana supaya lebih disiplin? Tak semestinya garang, tegas. Pada saya lah. Pada anda, fikir-fikirkan jawapan yang sesuai. Guru yang mengambil tindakan yang tegas adalah dibenci oleh muridnya. Betul atau tidak? Jawapan dia adalah kalau saya B, tidak setuju. Kerana tindakan yang tegas ni adalah untuk memberikan kebaikan kepada murid-murid kita. Okey, 3.
Guru yang berilmu, pengetahuan dan menguasai kemahiran komunikasi interpersonal akan mengajar dengan penuh keyakinan. Interpersonal ni macam saya cakap tadi adalah hubungan dengan ramai orang. Jika anda mempunyai komunikasi interpersonal yang baik, of course anda akan mengajar dengan penuh keyakinan sebab anda yakin untuk berhadapan dengan orang ramai. Saya setuju A. Saya berhibur diri untuk menghilangkan bosan bekerja. Betul atau tidak? Kalau saya, ya, setuju. Kadang-kadang kita perlu juga reward diri kita untuk menghilangkan bosan bekerja. 5. Keberkesanan penyampaian pelajaran adalah bergantung sahaja kepada kemahiran komunikasi guru. Tidak setuju. Sebab apa? Keberkesanan penyampaian pelajaran bukan sahaja kepada komunikasi, juga kepada teknik, kepada bahan bantu mengajar, kepada pedagogi cikgu itu sendiri untuk menyampaikan ilmu itu sendiri. Bukan sahaja komunikasi, tapi banyak lagi cabang-cabang lain. Daya ingatan saya lemah tetapi tidak menjejaskan prestasi mengajar. Setuju atau tidak? Sebenarnya anda perlu mempunyai daya ingatan yang kuat. Sekiranya lemah, anda mempunyai persediaan lain, contohnya buku teks atau rujukan-rujukan lain untuk meningkatkan prestasi mengajar anda. Daya kreatif bukan penting bagi seorang guru. Daya kreatif bukan penting bagi guru mengajar dengan cara yang menarik. Jawapan saya tidak setuju sebab guru perlu menjadi kreatif. Guru perlu memfikirkan kaedah yang pelbagai untuk mengajar. Okey, sebenarnya banyak lagi soalan ni untuk calon-calon semua yang anda boleh cari sendiri. Model 3 pun ada. Saya takkan baca semuanya sebab akan ambil masa yang agak lama dan panjang. Tapi gambarannya inilah contoh soalan UKCG yang akan anda jawab. Dia adalah soalan peribadi tentang diri anda menghadapi sesuatu situasi. Dan ingat, tips saya adalah anda kena sentiasa positif dengan apa situasi dan soalan yang diberikan. Jangan berikan jawapan yang negatif. Okey, jadi semoga bermanfaat. Anda boleh cari sendiri tips-tips, contoh-contoh soalan UKCG sebelum anda menduduki soalan UKCG yang sebenar. Okey, itu sahaja untuk saya pada kali ini. Terima kasih. Itu sahaja untuk video pada kali ini dan semoga bermanfaat. Semoga anda faham apa itu ujian EUKCG dan semoga bermanfaat kepada anda. Share kepada rakan-rakan anda yang sama-sama memohon supaya mereka juga bersedia dapat ilmu untuk menjawab soalan UKCG nanti, dan pastikan jangan terlepas tarikh-tarikh penting yang diberitahu oleh pihak PISMP. Jadi semoga bermanfaat. Teruskan like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.